Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam perkenalan. Selamat datang ke MAF Studio Channel. Baiklah, kali ini aku akan kongsikan dengan korang sebuah kisah yang bertajuk Bahaya Saka Keturunan. Kisah ni berlaku ketika aku menuntut di salah sebuah IPT di Perak. Waktu ni aku dalam semester pertama di IPT tersebut. So, ketika kejadian yang berlaku, aku duduk di asrama ataupun hostel yang disediakan oleh pihak IPT. Dekat asrama ni ada lebih kurang 5 blok, di mana 2 blok adalah untuk pelajar lelaki dan 3 blok adalah untuk pelajar perempuan. Waktu ni aku duduk di blok C, bilik aku di blok C, dan berhadapan dengan blok C adalah blok B. Untuk blok A, D dan E adalah untuk pelajar perempuan. Waktu dekat IPT ni, aku ambil salah satu bidang kejuruteraan yang disediakan oleh pihak IPT. Dan waktu ni, dalam kelas aku ada lebih kurang 40 orang pelajar, di mana datang daripada pelbagai pelosok negeri dekat Malaysia ni. Ada yang dari Kelantan, ada yang dari Perak, ada yang dari Terengganu, ada yang dari Perlis, Kedah dan bermacam-macam lagi lah. Memang serumput lah kita orang kat dalam kelas ketika tu. Oleh kerana dalam kelas aku ni mempunyai 40 orang pelajar yang datang dari pelbagai pelosok negeri, kadang-kadang pensyarah agak sukar untuk memahami dialek mereka, yang di mana ada yang pure daripada Kelantan, ada yang pure daripada Terengganu. Bila mereka tanyakan atau ajukan soalan kepada pensyarah, ia agak menyukarkan pensyarah untuk memahami soalan yang mereka ajukan. Ialah sebab pensyarah kadang-kadang bukan daripada Kelantan, ada yang bukan daripada Terengganu. Jadi diorang untuk memahami setiap dialek daripada kelas tu agak menyukarkan jugalah. Kadang-kadang pensyarah minta kita orang untuk translate, maknanya kawan-kawan diorang yang boleh bercakap dalam bahasa Melayu untuk diorang translate balik kepada pensyarah supaya pensyarah boleh bagi jawapan yang betul dan memahami soalan yang mereka ajukan kepada pensyarah. Jadi dipendekkan cerita, dalam kelas aku ni, dalam ramai-ramai 40 orang ni, ada seorang mamat ni berkelakuan yang agak ganjil lah dalam ramai. Ganjil lah, dia mula tak pelik sangat lah. Dia berkelakuan agak ganjil, di mana dia tidak begitu senang untuk bila orang cuba bergaul dengan dia atau berborak dengan dia. Dan karakter dia sangat-sangat boleh dikatakan misteri jugalah. Sebab apa aku cakap misteri? Okey, macam ni. Okey, kita tengok karakter dia. Bila dia berjalan dia menunduk. Nampak macam ada orang, nampak macam ikut resmi padi kan. Makin berisi makin menunduk kan. Tapi dia ni menunduk dia tu macam tak tahulah, sama ada tak ada keyakinan diri atau takut nak bergaul dengan orang, tu aku tak pasti. Sebab bila ada rakan-rakan yang cuba bergaul dengan dia, cuba bercakap dengan dia, dia akan memberi satu karakter yang sangat-sangat, apa orang kata, sangat-sangat macam psycho tau. Dia macam, dia pandang orang tu dengan pandangan yang tajam. Kadang-kadang kita cuba buat dia gelak, kadang-kadang dia buat bagi senyuman yang agak misterius. So bila benda-benda tu, karakter tu sangat-sangat misteri yang ada kat dia. Selain tu dia agak macam bila dia jalan tu dengan keadaan dia menunduk, lepas tu dia macam malu-malu tau. Kau bayangkan bila tengok dia berjalan, kadang-kadang macam orang tegur dia kan, hai, dia senyum tu macam dia pandang kau sikit, betul? Seram guys, serius. Okey. Itu karakter dia lah. Untuk permulaan kita kenal karakter dia dulu. So nak dijadikan cerita, suatu hari dekat hostel aku ni ada kafe. So kafe tu tutup pada hari tersebut. Jadi kita orang budak-budak hostel ni perlu pergi beli makanan di luar hostel. Kalau korang nak tahu, perjalanan kita orang budak-budak hostel nak pergi beli makanan di kedai yang berhampiran mengambil masa lebih kurang 20 minit untuk perjalanan kaki. Kalau ada kenderaan seperti motor, lebih kurang 10 minit sahaja. Sebenarnya dekat hostel aku ni ada pintu depan dan pintu belakang. So, pintu belakang terpaksa ditutup oleh kerana ada kes kecurian dan pecah masuk yang pernah berlaku dan terjadi dekat hostel kita orang ni. Kalau pintu belakang hostel ni dibuka, pintu pagar belakang hostel ni dibuka, perjalanan untuk ke kedai makan tu, kalau korang nak tahu, 5 minit je sebenarnya. Tapi disebabkan oleh banyak sangat kejadian pecah masuk yang berlaku, sehingga tidak dapat dibendung oleh pihak asrama untuk keselamatan yang berpanjangan,
pintu pagar belakang ni terpaksa ditutup dan dikunci dan tidak boleh digunakan. So oleh kerana pintu belakang ditutup, aku kenalah ikut pintu hadapan. Jadi perjalanan untuk pergi beli makanan, masa ni tak ada apalah yang pelik-pelik. Masa dah habis beli makanan, pilih lauk, apa benda bagai, bayar, aku pun teruskan perjalanan untuk balik ke hostel. Waktu aku pergi beli makanan untuk makan tengah hari ni, aku pergi sorang-sorang guys. Jadi waktu dalam perjalanan nak balik ke hostel ni, aku rasa belakang aku macam ada someone ikut tau. Macam ada seseorang yang mengikuti aku daripada belakang. Bila aku toleh ke belakang, rupa-rupanya budak psycho yang satu kelas dengan aku tu. Masa aku toleh tu, mata aku bertentangan dengan mata dia tau. Dan bila dia nampak je aku dah pandang dia, dia jalan macam aku cakap tadi, dia jalan menunduk. Dan bila dia menunduk, bila dia nampak je aku pandang dia, dia senyum guys. Dan dia pandang aku, senyuman dia sangat-sangat seram guys. Lepas mata kita orang bertentangan tu, dan dia pun senyum bagi senyuman yang agak menyeramkan tu, aku pun toleh balik ke depan dan jalan seperti biasa. Tiba-tiba dia potong aku guys. Dia potong aku, kemudian dia perlahankan perjalanan dia dan dia jalan seiringan dengan aku. So bila dia dah jalan seiringan dengan aku pun apa lagilah, dengan relax dan tenangnya, wah ketika itulah kan, ambil kesempatan tu, cuba berborak dengan dia lah. Tanya nama penuh dia siapa, berasal dari mana, orang mana. Masa tu aku tanya dia direct tau, kenapa perangai kau macam ni ya? Korang nak tahu tak, bila aku tanya perkataan tu, kenapa kau macam ni ya? Yelah, kau jalan tunduk, macam malu-malu. Lepas tu orang nak bergaul dengan kau pun macam kau nak tanak je. Macam kau ni macam mistik sikit lah. Ketika aku tanya soalan tu dekat dia, kau tahu tak dia buat apa? Dia kan jalan menunduk. Dia toleh kepala dia ke arah aku, kemudian dia toleh sikit je, kemudian dia buat senyuman dia yang misteri tadi lah, yang menyeramkan tadi tu. Bila dia buat macam tu, aku toleh kepala aku ke hadapan semula dan aku tak cakap apa-apa. Aku berjalan seiringan dengan dia. Tak tahulah kenapa jiwa ni rasa macam berdebar-debar masa tu. So dalam perjalanan ni, aku dah stop tau, berhenti tanya soalan dekat dia. Aku jalan macam biasa. Fokus aku masa tu adalah sampai dekat bilik hostel aku. Tiba-tiba guys, masa dalam perjalanan yang aku dah tak tanya apa-apa soalan dekat dia ni, dia bercakap pada aku, nanti kalau apa-apa jadi kat aku nak engkau bantu aku. Sebab aku takut masa tu aku tak boleh kawal diri aku. Jadi aku nak engkau tolong aku, dan sebab engkau sahaja yang boleh tolong aku waktu tu nanti. Bila dia cakap macam tu, secara spontan pula, aku memang terkejut lah kan. Nak buat tindakan apa lagi kan. Sebab tiba-tiba, sebab lah kau boleh lepas kena psycho dengan dia, lepas tu dia psycho lagi kau dengan percakapan yang menyatakan akulah orang yang boleh bantu dia. Aku sangat-sangat terkejut lah bila dia cakap dengan aku yang aku perlu bantu dia jika berlaku sesuatu pada diri dia. Aku pun ajukan soalan dekat dia. Aku tanyalah dia, kau kenapa? Kau sakit ke? Betul, aku sakit. Aku tanyalah, kau sakit apa? Aku ada saka keturunan. Dalam badan aku ni ada 7 ekor saka. Semuanya adalah jenis binatang. Bila dia cakap macam tu je guys, bulu roma aku meremang guys. Dan aku sangat-sangat berdebar, takut, dan rasa macam nak lari je masa tu. Tapi aku gagahkan diri juga, walaupun tak segagah mana masa tu. Aku tak tahu kenapa aku takut. Dia macam tak perlu takut, mungkin budak ni psycho lebih kan. Tapi tak tahu guys, dia macam ada satu aura yang macam mana, aura aku dengan dia masa tu macam bertembung tau. Jadi aku masa tu aura dia tu macam besar sangat dan menakutkan diri aku tau. Lepas dia cakap dia ada 7 saka keturunan, dia sambung lagi guys, nanti ingat kalau apa-apa jadi kat aku nak engkau bantu aku. Bila dia cakap macam tu, aku rasa macam satu ugutan tau dekat aku tau. Sebab serius guys, dia macam ni kau tahu tak budak psycho macam mana kan. Lepas tu dia pula minta tolong kau. Dia dah takutkan kau tadi, dia pula minta tolong kau. Masa tu aku berdebar-debar lah, dan agak seram jugalah. So aku dah tak kata apa-apa. Lepas dia cakap macam tu, dia pun senyap, aku pun senyap. Kita orang pun balik jalan ke hostel dalam keadaan senyap sunyi lah orang kata kan. Aku memang tak tanya dia soalan dan aku tak pandang dia langsung. Walaupun sebenarnya dalam perjalanan nak sampai ke hostel tu, dia ada toleh pandang senyum-senyum kat aku. Tapi aku tahu dan aku tak pandang dia sebab aku tak nak pandang dia. Sebab aku rasa something wrong dekat situ. Jadi Alhamdulillah perjalanan balik ke hostel tu selamat lah. Walaupun ada perkara mengerikan ketika tu.
Ada lagi satu kejadian. Waktu ni di hujung semester 1 atau SEM 1, kita orang budak-budak hostel ni perlu cari rumah sewa yang berhampiran dengan IPT tersebut. So Alhamdulillah, aku dah dapat dah satu rumah sewa waktu tu. Dan ada seorang lagi budak sama kelas dengan aku yang satu rumah dengan aku waktu tu. Jadi waktu hujung SEM 1 ni, aku dah dapat rumah. Satu hari, budak psycho ni, Mamat psycho ni datang jumpa aku. Dia tanya aku dah dapat rumah sewa ke belum. Aku cakap lah dengan dia, aku dah dapat rumah sewa dan rumah tu pun dah penuh dah. Kemudian dia cakap lah, jangan risau, nanti kita mesti duduk satu rumah sewa. Dia cakap dia, oh kita satu rumah sewa ke? Dia kata, sekarang belum lagi lah, aku pun tak dapat rumah sewa lagi, tapi kita akan duduk satu rumah sewa, dia kata. Masuk saja SEM kedua dan aku pun dah duduk rumah tu dalam masa lebih kurang seminggu lebih. Dan waktu tu lebih kurang tinggal 3 hari je untuk habis cuti SEM. Semua budak-budak dalam rumah sewa tu dah ada, tapi belum cukup. Ada seorang lagi Mamat yang tak masuk lagi dalam rumah sewa ketika tu. Keesokan harinya, tuan rumah sewa tu datang dengan seorang pekerja dia untuk betulkan pintu tandas kita orang yang dah hampir roboh. Sebab rumah tu rumah lama guys. So pintu rumah tu perlu dibetulkan dan adalah 2-3 seperti tingkap pun perlu diperbaiki. Dan masa tu pun ada atap bocor. So tuan rumah tu datang untuk perbaikilah kerosakan-kerosakan di dalam rumah tersebut. Jadi kesempatan ni kita orang ambil untuk berborak lah dengan tuan rumah. So salah seorang rakan aku, budak rumah sewa ni pun ajukan soalan dekat tuan rumah ni. Tanyalah mana lagi seorang budak rumah sewa ni dan siapa orang tu. Jadi tuan rumah ni pun jawablah, budak yang patut sewa satu rumah dengan kita orang ni tak jadi nak masuk rumah sewa kita orang ni last minute. Sebab kata tuan rumah ni, budak yang patut duduk dengan kita orang ni dah duduk dengan pakcik dia, yang rumah pakcik dia berdekatan juga dengan IPT tersebut. Bila tuan rumah cakap macam tu, jadi kita orang pun tahulah yang budak tu pun tak jadilah duduk rumah sewa dengan kita orang. Kemudian tuan rumah pun bagi tahu lagi bahawa esok ada seorang budak yang ganti budak yang tak jadi masuk tadi ni. So kita orang pun dengar ada pengganti, jadi kita orang pun rasa syukurlah. Maknanya nanti cukup lah ada rumah ni. Ada lebih kurang masa tu, kalau tak silap aku, ada lebih kurang 6 orang dalam satu rumah. Sebab rumah aku ni rumah teres 2 tingkat, bilik air dekat bawah, ada 2 bilik dekat atas. Satu bilik muat 1 katil double decker dan satu lagi bilik muat 2 katil double decker. So keesokan harinya pun kita orang pun macam biasalah, makan tengah hari, tonton TV. Masa kita orang tengah syok tonton TV, tiba-tiba kedengaran bunyi kenderaan yang berhenti betul-betul depan rumah sewa kita orang. Jadi salah seorang rakan aku ni pun intailah dekat tingkap siapa yang datang. Bila kawan aku ni pergi intai, kita orang pun tanyalah siapa yang datang. Dia kata dekat depan rumah kita ni ada teksi berhenti. Kat teksi tu ada seorang lelaki tengah turun. Mungkin budak rumah sewa kita orang kot, dia cakap macam tu. Kita orang pun apa lagi, pergilah ramai-ramai dekat tepi tingkap tu intai. Excited kan, budak baru nak masuk kan dekat rumah sewa tu. Sebab kita orang pun menanti-nantikan dia ni siapa. So waktu kita orang mengintai siapa yang datang tu, korang nak tahu tak guys siapa yang datang? So aku rasa korang mesti dah boleh agak siapa yang datang dekat depan rumah kita orang. Semestinya budak psycho yang satu kelas dengan aku. So bila aku tengok yang datang tu adalah Mamat psycho tu, aku sangat-sangat terperanjat, terkejut, seram. Masa tu bulu roma aku, segala bulu lah aku rasa dah mengemang dah. Aku macam tak tahu bye pula, tak tahu guys. Benda ni memang seram guys. Benda ni sangat-sangat menghantui aku ketika tu. Jadi kita orang pun jemputlah dia datang masuk. Jemput dia masuk, kita orang pun raikanlah dia macam biasa. And then tengah kita orang meraikan dia ni borak sambil berkenalan lah. Kita orang duduk dekat ruang tamu tu, berborak lah sambil berkenalan. Kau siapa, nama kau siapa, benda semua. Nampak tak? Kemudian dia cakap dekat aku macam ni, betul tak aku cakap dengan kau kita akan duduk satu rumah sewa kan? Wow, amazing guys, amazing. Dia boleh cakap dengan aku dalam keadaan dia begitu puas sekali. Wajah dia, riak muka dia tu, riak wajah dia tu, betul, riak wajah muka dia tu, riak wajah muka dia tu. Nampaklah sangat-sangat puas guys yang dia dapat duduk satu rumah sewa dengan aku. Mungkin ada orang, tak ramai, tapi ada yang mengalami benda ni macam aku. Dan benda ni is real guys. So setelah dia duduk rumah sewa kita orang tu, untuk bulan yang pertama tu tak ada kejadian mistik atau pelik yang berlaku. Kemudian masuk bulan kedua, ada satu kejadian yang sangat ngeri dan menyebabkan aku tak boleh lupa kejadian ni sampai bila-bila. Masuk saja bulan kedua, suatu hari selepas aku habis belajar untuk kelas petang,
aku pun dalam perjalanan aku nak balik ke rumah sewa tu, aku singgah dulu kat kedai makan, beli makanan untuk makan malam. Jadi tak ada benda lah yang berlaku. Nampak tak? Jadi tak ada benda yang berlaku. Aku pun teruskan perjalanan untuk balik ke rumah sewa. Sampai dekat depan rumah sewa ni, aku tengok rakan-rakan rumah sewa aku ni tengah lepak kat luar tau. Diorang ramai-ramai, semua ada, kecuali seorang mamat psycho tu tak ada lah. Aku tak tahu dia pergi mana masa tu. Aku pun masuk lah, bagi salam semua kat diorang. Aku masa tu, aku tak borak dengan diorang. Aku terus nak masuk ke rumah sebab aku berpeluh kan, baru balik daripada kelas. Jadi badan pun penat, nak mandi dulu. Kemudian aku ingat baru keluar lah nak borak dengan diorang. So bila aku nak melangkah je masuk dalam depan pintu rumah tu, dia panggil aku pun cakap lah aku nak masuk rumah kan, aku dah penat. Jadi dia kata datang kat dia dulu, ada benda dia nak cakap. Aku pun pergilah kat dia. Kemudian aku pun tanyalah dia, kenapa kan. Kemudian dia pun bagi tahu aku ada something yang berlaku waktu aku tak ada kat rumah tadi. Jadi aku pun tanyalah apa yang berlaku. Kawan aku ni pun ceritalah apa yang terjadi dekat rumah sewa kita orang tu. So korang mesti nak tahu kan apa yang terjadi. So kisah dia macam ni guys. Masa aku tak ada kat rumah tadi, diorang semua bila diorang dah sampai dekat rumah, ada yang baru balik melepak sebab ada yang habis kelas awal, tak ada kelas petang. Jadi ada yang baru habis kelas petang tapi habis awal. Masa tu aku pula habis lambat. Jadi aku seorang yang tak ada masa kejadian tu terjadi. Diorang semua dah sampai kat rumah dalam lebih kurang, kalau tak silap aku, petang dalam 5 ke 5.30 macam tu. Diorang semua dah sampai kat rumah, aku je yang tak ada. So mamat psycho ni pun ada dah sampai. Dan tiba-tiba masa semua dah berkumpul dekat dalam ruang tamu tu, dekat rumah tu, ada yang mandi, jadi ada yang naik atas. Tiba-tiba budak mamat psycho ni mengamuk secara tiba-tiba. Member aku cerita, dia mengamuk dan dia menjerit-jerit guys. Dia sangat-sangat marah, tak tahu sebab apa, tanpa punca, dia orang tak tahu. Jadi dalam keadaan dia mengamuk-ngamuk ni, rakan-rakan kita orang ni pun, rakan-rakan aku ni cuba untuk tenteramkan dia dan tanyalah dia, bukan tanyalah, macam tenteramkan dia, tanya kenapa kau macam ni, apa sebab kau marah-marah ni, kau marah kat siapa, siapa bully kau ke, ada orang bully kau ke, ada orang sakit hati kau ke. Jadi kita orang nak tahulah kan. So masa kita orang tanya, kawan aku cerita, masa dia orang ajukan soalan-soalan tu dekat dia, dia terus pergi ke dapur dan dia ambil pisau. Jadi bila member aku tengok dia ambil pisau, dia pun tunjuk dia pegang pisau. Budak-budak rakan-rakan rumah sewa aku ni pun apa lagi, lintang pukang lah, lari duduk kat luar rumah. Tapi mamat psycho tu tak kejar. Oleh kerana mamat psycho tu tak kejar, diorang pun still duduk dekat dalam luar rumah. Jadi bila kawan-kawan aku ni dah duduk kat luar rumah, diorang pun tengoklah mamat tu buat apa pula kan, takut dia kejar, kena lari lagi jauh kan. Tapi bila dia tengok kawan-kawan aku ni agaknya dah duduk luar rumah, mamat psycho ni terus berlari naik ke atas rumah dan pergi ke bilik dia. Kemudian bila aku dah dengar apa yang berlaku dan rakan aku dah cerita apa yang berlaku, aku pun cakap dengan dia kan. Perkara pertama yang aku fikir, call lah polis. So kawan-kawan aku ni rupanya diorang dah fikir dah tadi, diorang nak call polis. Tapi oleh kerana kita orang dah kenal dia, sebab dia ni seorang rakan yang sangat baik guys. Dia sangat baik, dia jenis bukan kacau orang, dia bukan jenis suka bergurau-gurau kasar dengan orang, bahasa dia pun lembut. Dia orang yang sangat-sangat baik guys. Dan dia pun, kita orang tahu dia, keluarga dia pun sebenarnya dia keluarga yang susah guys. So kita orang pun, sebabkan kita orang kesiankan dia, jadi dia orang sepakat tak nak call polis. So bila aku dah dengar macam tu, aku tanyalah apa perlu kita lakukan. Diorang pun tak tahu nak buat apa. So aku jadi bagi pandangan kat diorang, apa kata kita ramai-ramai naik ke atas, cuba tengok apa dia tengah laku, buat apa yang dia tengah buat ke atas tu. Dan kalau boleh kita selotok kat dia, kita tanya dia apa yang terjadi kat dia. Bila aku bagi idea macam tu, aku pun apa lagi, aku ajaklah diorang naik ke atas, naik kat dalam rumah dan naik ke atas jumpa dengan mamat psycho tadi yang tengah mengamuk-ngamuk pegang pisau tu. Kemudian bila aku lontarkan pandangan aku macam tu, rakan-rakan aku ni pula tak nak naik atas, tak nak masuk dalam rumah jumpa dengan mamat tu, sebab diorang dah takut dah dengan kejadian tadi. Diorang masih lagi dalam keadaan ketakutan sebab fikirkan tentang masalah harian. Dan sebenarnya yang buat aku lagi nak naik ke atas tu, tiba ada satu perasaan yang terngiang-ngiang dalam kepala otak aku ni, bahawa masa SEM 1 tu aku dah cerita tadi, kalau apa-apa jadi kat dia, dia minta tolong kat aku. Aku tak tahu kenapa masa tu aku terfikir benda tu, dan benda tu menjadikan macam satu tanggungjawab kat aku untuk bantu kawan aku ni. Jadi tanpa fikir panjang, diorang pun tak nak naik. Aku tawakal dekat Allah, sebab aku niat aku satu dia, aku nak bantu kawan aku. Jadi aku pun naik, masuk dalam rumah dan naik ke atas, masuk ke dalam bilik dia. So bila aku intai je member aku apa yang dia buat kat dalam tu, so aku tengok dia tengah duduk dekat atas tilam dia lah, kat atas katil dia.
Jadi bila aku tengok keadaan dalam keadaan selamat, masa tu aku tak nampak lagi dia pegang pisau. Jadi aku pun masuk dan duduk, tak duduk sebelah dia guys, macam buat gila tak kan, duduk sebelah dia kan. Aku duduk katil yang berhadapan dengan katil dia juga. So aku pun duduk katil berhadapan dengan katil dia juga. Aku pun sebelum tu kita bacalah doa sikit, ruqyah lah sikit kan. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Mudah-mudahan dengan berkat ayat-ayat suci Al-Quran yang aku bacakan tu dapatlah melindungi diri aku, dapatlah mengurangkan aura-aura negatif kat situ. Jadi aku pun apa lagi, tanyalah dia, kau ada masalah apa? Dia senyap. Kemudian aku tanya lagi, kau ada masalah ke? Ada orang bully kau ke? Ada orang kacau kau ke? Family kau marah kat kau ke apa ke? Aku tanyalah dia kalau ada masalah family ke, ada masalah rakan-rakan ke, kacau kau ke, kau ada masalah belajar ke, bagi tahu, kita orang cuba bantu yang terbaik. Jadi bila aku tanyakan aju soalan, dia senyap. Jadi oleh kerana aku dah tak tahu nak buat apa, aku tanyalah, kau ada masalah bagilah tahu. Itu last aku tanya dia tau. Kalau kau ada masalah bagi tahu. Kita ni semua dah macam family dah, aku cakap macam tu. Bila aku cakap macam tu guys, dah macam mana tangan dia bergerak. Rupanya sebelah dia tu ada pisau yang dia bawa daripada dapur tadi guys. Dia ambil pisau tu dan dia pegang macam ni, dia tunjuk kat aku, dia pegang pisau dan dia main pisau dia guys. Dia pusing-pusing pisau dia tu. Nampak sampai penuh kamera aku. Dia pusing-pusing pisau dia tu. Demi Allah masa tu aku fikir memang aku nak lari lah. Dan kepala aku, bukan kepala lah, aku memang berpeluh gila masa tu. Sangat-sangat berpeluh sebab dah takut sangat. Tapi entah macam mana datang satu kudrat dekat aku, yang bagi aku kudrat tu Allah yang berikan, kekuatan tu Allah yang berikan dekat aku. Mungkin atas asbab aku baca ayat suci Al-Quran, dan niat aku pun mohon perlindungan dan keselamatan supaya Allah lindungi aku dan selamatkan aku daripada perkara-perkara yang tidak diinginilah. Tiba-tiba datang satu semangat dekat aku bila aku tengok dia pegang pisau tu. Aku tanya dia, kau kenapa? Kan, ada orang bully kau ke? Cuba kau cerita. Dan dia pun akhirnya dia bersuara. Dan bila dia bersuara guys, suara dia sangat-sangat garau dan kasar, seakan-akan ada sesuatu yang telah merasuki dalam badan dia. Jadi bila aku tengok bahawa suara dia dah lain, jadi aku dah dapat rasalah bahawa itu bukan member aku lah. Itu ada benda yang dah rasuk dalam badan dia, yang dah masuk dalam badan dia. So aku pun tanpa membuang masa, aku bacakan sedikit ruqyah seperti ayatul kursi, Al-Fatihah dan 3 kul. Mohon pada Allah supaya aku dilindungi dan member dan Allah pemudahkan urusan aku ni. Jadi bila aku habis baca ayat-ayat tu, aku pun tanya soalan dekat member aku tu. Dan aku tanya dia lah, siapa kau ni sebenarnya? Benda tu pun jawablah, aku adalah saka keturunan dia dan aku adalah penjaga budak ni. Bila aku dengar benda tu cakap yang dia adalah penjaga kawan aku ni, aku pun secara tiba-tiba terus bercakap dengan jin tu, bukankah tugas kau adalah untuk menjaga kawan aku ni dan menjaga keselamatan kawan aku ni? Tapi aku tengok engkau lebih membuatkan dia menderita dan sakit. Dalam keadaan dia tengah bermain pisau dia merenung aku dengan renungan yang sangat tajam dan wajah dia sangat-sangat marah. Bila aku tengok karakter jin yang ada dalam badan kawan aku ni berubah, aku secara automatik dan spontannya aku cakap dekat jin yang ada dekat dalam badan kawan aku ni, kalau kau adalah jin yang menjaga keselamatan kawan aku ni, kau keluar daripada badan dia sekarang dan jangan kau sakiti dia lagi, sebab tugas kau adalah untuk menjaga dia dan dia adalah tuan kau, dan kau perlu keluar daripada badan dia sekarang jika betul engkau adalah ditugaskan untuk menjaga dia. Lepas je aku cakap macam tu, jin tu stop main pisau dan perlahan-lahan dia meletakkan pisau dia di sisi. Kemudian dia terus duduk bersila dekat atas katil dan dia luruskan tangan dia macam orang tengah bertapa tu, dan secara tiba-tiba member aku ni jatuh pengsan guys. Lepas aku tengok member aku tu jatuh pengsan kat atas katil tu, kemudian aku panggil nama dia. Alhamdulillah dia sedar dan dia bangun. So kejadian tu tak habis di situ saja guys. Banyak lagi kejadian kerasukan yang terjadi dekat kawan aku ni. Kalau korang nak tahu lagi apa yang terjadi, jangan lupa teruskan support channel aku, tonton channel aku, subscribe dan tekan tombol loceng untuk dapat lagi video-video terkini. So sampai sini sahaja cerita aku kali ini. Kalau nak tengok lagi episod yang kedua tentang kawan aku ni, tonton channel aku yang akan datang dan share video ni banyak-banyak. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan, ada teladan yang boleh korang pelajari yang dapat aku kongsikan dalam video ni. Jumpa lagi di lain hari, di lain waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.